Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nuraini binti Muhammad Yusof dari SMK Datuk Bendahara, Jasin, Melaka. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang Kertas Bahasa Melayu 1 dan fokus saya pada karangan bahagian B. Okey, dan lebih tepat lagi saya akan terangkan tentang kriteria pemakahan yang terdapat dalam karangan bahagian B. Menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang kriteria pemakahan yang terdapat dalam karangan bahagian B ini, saya akan terangkan secara umum tentang apa yang diperlukan dalam karangan bahagian B ataupun karangan respon terbuka. Pertama, karangan ini merupakan karangan umum dan kamu diberi 4 soalan pilihan. Kamu hanya perlu menjawab satu soalan sahaja. Okey, yang kedua, masa yang dicadangkan hanyalah 90 minit, iaitu 1 jam 30 minit. Yang ketiga, markah yang diperuntukkan untuk karangan ini ialah 70 markah. Dan akhir sekali, yang keempat, kamu dikendaki menulis karangan lebih daripada 350 hingga 500 patah perkataan sahaja. Dalam karangan yang kamu hasilkan, ada 4 aspek yang akan dinilai, iaitu yang pertama tugasan karangan, yang kedua idea yang kamu lontarkan, yang ketiga bahasa yang kamu gunakan, yang kamu tulis dalam karangan kamu, dan yang keempat pengolahan. Seterusnya kita akan pergi pada aspek yang pertama yang akan dinilai, iaitu dari aspek tugasan. Bagi pelajar yang prestasi tinggi, mereka akan menjawab tugasan. Sebagai contoh, katakanlah dalam soalan tu diberi soalan huraikan langkah-langkah memajukan industri pelancongan di Malaysia. Calon yang mempunyai markah yang tinggi, mereka akan menjawab tugasan tersebut dengan betul. Maksudnya mereka akan menulis jawapan tu dengan langkah-langkah memajukan industri pelancongan. Seterusnya, bagi calon sederhana, tugasannya ialah masih menjawab tugasan. Apa yang dikatakan masih menjawab tugasan? Maksudnya, mereka masih lagi menjawab tentang langkah-langkah memajukan industri pelancongan, tetapi mungkin dalam 1 atau 2 langkah, dan seterusnya mereka akan memberi kesan atau faedah pelancongan. Jadi calon prestasi sederhana ini maksudnya isinya tu bercampur. Mungkin ada langkah dan ditambah dengan kesan. Dan kategori yang ketiga iaitu prestasi rendah. Okey, pelajar yang prestasi rendah, mereka kurang ataupun tidak menjawab tugasan. Maksudnya di sini pelajar ini kalau tidak menjawab tugasan, maksudnya mungkin disebabkan kerana penguasaan bahasanya yang lemah, menyebabkan pelajar itu tidak boleh menulis ataupun mereka menghafal karangan yang lain. Contohnya katakanlah dalam soalan tu perlukan langkah-langkah memajukan industri pelancongan, tetapi mereka menjawab soalan langkah-langkah memajukan industri pertanian. Maka mereka akan dikategorikan calon ini tidak menjawab tugasan. Seterusnya, aspek kedua yang akan dinilai ialah dari segi idea. Bagi pelajar prestasi tinggi, idea yang dikemukakan biasanya idea yang relevan, jelas dan juga matang. Dan bagi pelajar prestasi sederhana, idea yang dikemukakan, idea itu masih lagi relevan dan huraiannya masih jelas. Dan bagi pelajar prestasi rendah, idea yang dikemukakan ataupun karangan yang dihasilkan merupakan idea yang bercampur aduk dan huraiannya tidak jelas.
Aspek yang ketiga yang akan dinilai ialah dari segi bahasa. Bagi pelajar yang prestasi tinggi, bahasa yang digunakan amat menarik dari segi keindahan dan bahasa tersebut juga gramatis. Tetapi bagi pelajar prestasi sederhana, bahasa yang digunakan masih menarik, gramatis dan ungkapan yang digunakan kurang berkesan. Bagi pelajar prestasi rendah pula, bahasa yang digunakannya itu ialah tidak menarik, lemah dan ungkapan yang diberikan juga tidak berkesan. Terakhir yang akan dinilai ialah dari segi pengolahan. Bagi pelajar prestasi tinggi, pengolahannya mestilah sangat menarik, berkesan dan pemerengganannya sesuai. Bagi calon prestasi sederhana pula, pengolahannya dinilai sama ada masih menarik, berkesan dan pemerengganannya masih sesuai. Dan akhir sekali bagi prestasi rendah, pengolahannya tidak menarik, lemah dan pemerengganannya juga tidak sesuai. Berdasarkan kepada 4 aspek yang dinilai tadi, iaitu dari aspek tugasan, idea, bahasa dan juga pengolahan, berikut merupakan rumusan bagi setiap kategori pelajar sama ada pelajar prestasi tinggi, prestasi sederhana atau prestasi rendah. Kita lihat pada pelajar prestasi tinggi dulu dan apa yang diperlukan untuk mendapat markah di peringkat kepujian dan cemerlang. Perkara pertama yang perlu ialah pelajar perlu menjawab tugasan dengan tepat dan idea yang dikemukakan mestilah idea yang relevan dengan tugasan. Yang kedua, pelajar perlu menghuraikan isi dengan jelas, matang dan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai dengan tugasan yang diberikan. Yang ketiga, menggunakan pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis dan penggunaan kosakata yang luas dan tepat. Okey, maksud penggunaan kosakata yang luas dan tepat, contohnya katakanlah kamu menulis memasak nasi. Okey, tapi yang tepatnya ialah menanak nasi. Itu bila dikatakan yang dimaksudkan dengan penggunaan kosakata yang luas dan tepat. Gaya bahasa yang menarik dari segi keindahan bahasa serta penggunaan ungkapan yang relevan untuk mengukuhkan huraian idea. Gaya bahasa yang menarik dari segi keindahan bahasa ialah penggunaan ungkapan menarik. Terdapat calon yang suka menulis peribahasa dalam setiap perenggan. Walaupun kadang-kadang peribahasa yang digunakan itu sebenarnya tidak tepat dengan ayat yang digunakan. Jadi kamu perlu berhati-hati dengan penggunaan peribahasa dan ungkapan menarik yang lain. Dan akhir sekali, pengolahan untuk calon prestasi tinggi ini ialah mestilah sangat menarik dan berkesan dan pemerengganan yang seimbang dan lengkap. Maksud pemerengganan yang seimbang dan lengkap ini, kalau katakan dalam perenggan pendahuluan ada 10 baris, begitu juga dengan perenggan-perenggan yang seterusnya. Mestilah seimbang dan juga lengkap. Bagi calon yang prestasi sederhana, kebiasaannya mereka akan menjawab tugasan dengan tepat dan idea dia masih lagi relevan. Berbeza dengan pelajar prestasi tinggi. Kalau prestasi tinggi, idea dia relevan. Yang kedua, calon ni biasanya mereka akan menghuraikan isi dengan jelas dan mengemukakan contoh-contoh yang masih sesuai dengan tugasan. Dan dari segi penggunaan bahasa pula, mereka masih menggunakan pelbagai jenis ayat majmuk dan penggunaan kosakata masih luas. Gaya bahasa yang masih menarik dari segi keindahan bahasa serta penggunaan ungkapan yang masih relevan untuk mengukuhkan huraian idea. Dari segi pengolahan juga, pengolahannya masih lagi menarik dan pemerengganan yang masih seimbang dan lengkap. Bagi pelajar yang dikategorikan sebagai kalangan yang prestasi lemah, kebiasaannya mereka akan mengemukakan idea yang tidak berkaitan dengan kehendak soalan.
Kemudian huraian isi juga tidak jelas, kurang matang dan mengemukakan contoh-contoh yang tidak sesuai dengan tugasan yang diberikan. Dari segi bahasa juga, ayat yang digunakan tidak gramatis dan sukar untuk difahami dan pengolahan mereka juga tidak menarik. Pemerengganan yang tidak seimbang dan tidak lengkap. Berikut merupakan kesilapan-kesilapan dari segi bahasa yang biasa dilakukan oleh pelajar, terutamanya pelajar di peringkat sederhana dan peringkat rendah. Yang pertama, mengemukakan ayat tergantung. Yang kedua, banyak kesalahan kosakata, penggunaan penanda wacana dan juga ejaan. Yang ketiga, penggunaan ayat lisan. Keempat, penggunaan kata pemberi dan istilah tidak sesuai dalam ayat dan yang akhir tidak menulis pada bahagian penutup. Sepatutnya pelajar perlu menulis sekurang-kurangnya penutup yang ringkas dan mudah. Berikut merupakan beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar semasa menjawab soalan, memandangkan jawapan kamu akan ditanda secara dalam talian. Pertama, pastikan tulisan mudah dibaca dan kemas. Yang kedua, gunakan pen yang sesuai dan terang semasa menulis jawapan dan kamu digalakkan menggunakan pen berdawat hitam. Yang ketiga, jangan padam kesalahan menggunakan cecair pemadam atau pita pembetulan. Jika ada kesalahan, potong saja kesalahan tersebut dan tulis ayat yang betul di sebelahnya. Dan akhir sekali, tulis jawapan karangan bahagian A dan bahagian B pada helaian yang berlainan. Maksudnya jangan sambung. Katakan awak dah siapkan bahagian A, pergi pada helaian yang berikutnya untuk menulis jawapan bahagian B. Sekian sahaja penerangan daripada saya berkaitan dengan kriteria pemakahan karangan bahagian B dan saya harapkan penerangan saya ini akan memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.